Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan pada tengah hari pada hari Ramadan 21 Ramadan ini, mudah-mudahan kita pada hari yang ganjil ini kita masih di kalangan orang yang berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadah. Melaksanakan ibadah di kalangan orang yang fastabiqul khairat, orang yang sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Terutama kita dalam rangka merebut Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar ini adalah satu perkara yang sangat dituntut. Karena sabda Nabi SAW, taharrau fil ashr al-awakhir min Ramadan, taharrau Lailatul Qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dalam satu riwayat Nabi menyebut, carilah kamu Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, pada malam-malam ganjil 10 yang terakhir malam Lailatul Qadar. Kita telah pun melalui malam pertama daripada malam ganjil 10 terakhir Ramadan, iaitu malam 21 Ramadan. Yang pertama sekali, terkadang ada orang tersalah kira, tersalah anggap. Dia ingat hari siangnya 21, malamnya 21. Contoh hari ini 21, malam ni baru malam 21. Itu salah sebenarnya. Kerana dalam tarikh Islam bermula dengan malam. Malam terlebih dahulu, barulah datangnya siang. Berarti malam tadi adalah malam 21 Ramadan, hari ini baru siangnya 21 Ramadan. Malam dulu, barulah siangnya. Karena dalam Islam tarikh hijrah itu bertukar tarikh adalah dengan azannya waktu maghrib. Kita tukar tarikh pukul 12 tengah malam, itu pada tanggal ataupun takwim kita punya miladi. Adapun takwim hijrah, pertukaran tarikh itu pada azan maghrib. Jadi berarti kita dah melalui maghrib pada malam 21, isyak pada malam 21, subuh pada malam 21, nanti kita akan jumpa zuhur pada hari 21 dan asar pada hari 21. Dan maghrib akan datang ini adalah maghrib 22. Maghrib malam 22 Ramadan. Walau bagaimanapun, tak semestinya kita hanya meneka ataupun mencari hanya malam ganjil. Boleh kita target malam ganjil, iaitu 5 malam, daripada 21, 23, 25, 27, 29, 5 malam. Tetapi janganlah kita hanya target 5 ni saja kita beribadah, adapun malam lain tidak. Karena orang yang hanya mencari Lailatul Qadar, kemungkinan
dia antara orang yang diketepikan oleh Allah Ta'ala dalam perlumbaan mencari Lailatul Qadar. Kita dianjurkan untuk mencari-cari, cari Lailatul Qadar. Tak perlu kita nak cari dengan tanda-tanda. Ada orang tanya, tanda apa Ustaz? Pokok sujud rokok ke? Ataupun hujan turun tak turun dan sebagainya. Bagi kita tak perlu pada tanda-tanda. Yang perlu adalah amalan kita dipertingkatkan. Kita tak peduli malam tu berlaku Lailatul Qadar ataupun tidak. Yang penting malam 10 terakhir tu malam kita menghabiskan tenaga kita. Malam kita menghabiskan suara kita untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Malam kita memenatkan diri untuk membaca Al-Quran. Malam kita bermujahadah meninggalkan tempat tidur kita. Beriktikaf dalam rumah Allah kalau dibenarkan dalam rumah Allah. Dah sekarang tak dibenarkan, PKP kita masih dilanjutkan. Kalau begitulah keadaannya, maka insya-Allah Allah tahu keinginan kita, niat sungguh-sungguh kita untuk beriktikaf dalam rumah Allah, tapi dihalang ada keuzuran, maka tetap pahalanya dibayar oleh Allah Ta'ala atas kerana niat dan azam kebaikan yang kita ingin lakukan. Jadi kerana dalam Islam ni sangat penting untuk innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun setiap orang yang amalan itu Allah nak bayar bergantung apa yang dia niat. Kalau dia niat baik, maka dapatlah kebaikan tersebut. Jadi saya nak sebutnya di sini, kita dianjurkan untuk berlumba-lumba. Tetapi dalam perlumbaan mencari Lailatul Qadar itu, kita kena bersihkan diri kita daripada beberapa perkara yang menjadi penghalang besar, yang menjadi penghalang utama daripada mendapat ganjaran Lailatul Qadar. Kita tahu ganjaran Lailatul Qadar, setiap amalan itu kalau tepat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah gandakan seolah-olah kita beramal sepanjang lebih daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khairun Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tengok pada perkataan khairun. Khairun maknanya lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya 1000 bulan. Kadang-kadang orang kata, oh gandaannya 1000 bulan. Tak, bukan hanya gandanya sekadar 1000 bulan. Tapi gandanya lebih dari 1000 bulan. Sebenarnya turun ayat surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Turun surah ini akibat daripada cerita Nabi. Nabi cerita seorang zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel di mana seseorang yang umurnya panjang sehingga dia menggantungkan pedang dan baju besinya. Dia pakai baju besi dan gantung pedang, anak panah di badannya, tak buka dari badannya selama 1000 bulan. Maksudnya dia berjihad sepanjang 1000 bulan. Masya Allah. Kan? Amalan jihadnya, kata Nabi, siangnya dia berjihad jalan Allah Ta'ala, malamnya berqiyamul lail, dan siangnya berjihad dan berpuasa pula. Sepanjang 1000 bulan. Tak pernah tinggal amalan ni. Bila dengar macam tu, para sahabat rasa macam tak senang dan monyok. Allah pada tanggapan kita lah, seolah para sahabat ni rasa macam diri mereka sangat kerdil, tak mampu nak menandingi langsunglah dengan kehebatan amalan yang dicerita oleh Nabi ni, seorang lelaki Bani Israel. Hebat sungguh dia, memang tak boleh nak tanding. Kami tak mampu untuk menandinginya. Kami tak mampu untuk mendahulukan dia masuk ke dalam syurga. Sudah pasti dia lebih hebat awal masuk syurga. Sudah pasti dia lebih tinggi darjah dalam syurga. Sudah pasti bukan dia seorang, pasti ada orang-orang lain Bani Israel yang seumpama dia. Umurnya panjang, jihadnya lama, kuat jalan Allah Ta'ala, beribadah, puasa dan qiyamul lailnya hebat. Maka semua para sahabat rasa macam kami tak mampu nak menandingi. Seolah syurga tak ada lah peluang untuk kami. Syurga hanya orang-orang macam tu yang hebat-hebat. Maka Allah nak tunjuk hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi umat-umat yang lain. Walaupun kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad ni antara 60-an 70-an. Kalau 70-an pun tak mampu nak menandingi si fulan tadi yang berjuang sahaja dah 1000 bulan. 1000 bulan melebihi 83
tahun 3 bulan. 83 tahun 3 bulan. Tu kalau umur 70 pun tak boleh nak lawan dia lagi. Dia berjihad saja 83 tahun lebih. Kan? Jadi kalau umat Nabi Muhammad nak buat macam dia, memerlukan umur mungkin 98 tahun, kerana 15 tahun balik baru dia ambil kira jihadnya. Ala kulli hal, para sahabat rasa demikian, Allah turunkan ayat yang menggembirakan umat Nabi Muhammad. Dan benarlah apa yang Allah sebut dalam surah yang lain, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Tidak ada yang umat lain yang mampu menandingi umat Nabi Muhammad, sekalipun mereka umurnya pendek, modal umurnya, modal masanya pendek, tapi amalannya tetap melebihi semua umat yang walaupun umurnya lebih dari ribuan tahun. Amalan tetap lebih pada umat Nabi Muhammad yang lebih. Jadi bila turun ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, pada malam itu qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada si fulan yang aku cerita tadi, yang Nabi cerita tadi, yang berjihad sepanjang 1000 bulan, berpuasa, qiyamul lail dan sebagainya. Kamu punya amalan satu malam saja Lailatul Qadar lebih baik daripada dia punya jihad, lebih baik dia punya puasa, lebih baik dari dia punya qiyamul lail, lebih baik daripada dia punya zikrullah dan sebagainya. Jadi kita nak pastikan kita dapat ganjaran ni, maka jangan kita bawa benda-benda yang jadi penghalang besar untuk dapat ganjaran. Sebagian ulama mengatakan ada orang yang mahrum. Al-mahrum man hurima fadluh. Yang diharamkan, ada orang-orang yang diharamkan dapat ganjaran pada malam itu qadar. Walaupun dia bangun, walaupun dia qiyamul lail, walaupun dia berdoa, walaupun dia solat pada malam tersebut, mungkin dia terlibat dengan beberapa perkara, beberapa benda yang jadi penghalang sehingga dia dihalang daripada ganjaran itu qadar. Dia tak dapat ganjaran itu qadar. Walaupun dia bangun malam tu, walaupun dia solat, walaupun dia baca Quran, walaupun dia buat amal-amalan, kecuali dengan istighfar dan taubatnya. Apa perkara yang jadi penghalang besar? Yang penghalang besar, penghalang utamanya adalah uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang mungkin kuliah sebelum ni saya dah cerita tentang kepentingan kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi bila terlibat dengan derhaka kedua ibu bapa, maka terus dihalang dia daripada ganjaran itu qadar. Tolong pastikan hubungan kita dengan mak ayah kita, ibu bapa kita beres. Tak ada perkara yang tercuit hati mereka, terguris hati mereka, terlibat dengan perkara-perkara derhaka. Perkara derhaka ni bukanlah terlibat hanya dengan mungkin orang tu pukul mak dia baru derhaka. Bukan sampai tahap macam tu. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan pada ibu bonda mak engkau, kedua bapa salah seorangnya, perkataan sekalipun. Itu pun tak boleh cakap kalau itu sudah dikira derhaka, kecuali maknya memaafkan. Segala amalan jihad fi sabilillah, segala sembahyang puasanya tidak ada nilai kalau terlibat dengan derhaka. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Kabair tentang derhaka seorang lelaki di zaman Nabi. Dia terlibat dengan perkara derhaka pada maknya. Dia seorang yang sahabat yang berjihad bersama Nabi, qiyamul lailnya, puasanya, fardu dan sunat segala dia buat. Ketika saat dia sakit, mungkin hampir-hampir kematiannya, sakit tenat, maka isteri kepada sahabat ini yang disebut namanya Alqamah, isterinya minta seorang hamba sahaya pergi cari Rasulullah, bagi tahu Alqamah ni sedang sakit tenat dan tolong minta Rasulullah datang untuk doakan dia. Maka hamba kepada isteri Alqamah tadi pun pergi cari Nabi, bagi tahu ya Rasulullah, Alqamah sekian-sekian sakitnya. Maka Rasulullah ketika itu ada urusan lain, Rasulullah hantar Bilal bin Abi Rabah, Sayyidina Bilal dan beberapa sahabat lain mengiring Bilal untuk pergi dulu kepada rumah Alqamah ini. Maka lelaki ini pun pergilah ke rumah dia. Bilal pergilah ke rumah Alqamah tu. Rasulullah suruh talqinkan dia la ilaha illallah. Maka Sayyidina Bilal pun talqinkan dia perkataan la ilaha illallah.
Tiba-tiba dia tak mampu nak mengucap la ilaha illallah. Sedangkan dia sahabat yang pada zahirnya nampak lelaki yang saleh, sahabat yang saleh, setia bersama Rasulullah, bukan orang munafik. Tapi tak mampu nak mengucap la ilaha illallah bila ditalqinkan oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Tapi ditanya urusan lain, tanya makan ke minum dan sebagainya, dia mampu jawab. Tapi suruh ucap la ilaha illallah, keras, kaku lidah, tak boleh nak keluar perkataan tersebut. Tak terdengar di lidahnya. Maka Bilal terkejut, kenapa ni? Maka ketika itu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah suruh seorang sahabat lagi pergi kepada Nabi, cerita hal ni. Diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bila kami talqinkan dia la ilaha illallah, dia tak mampu nak mengucap. Tapi bila cakap hal lain, dia mampu bercakap. La ilaha illallah, tak boleh nak mengucap, kaku lidahnya. Rasulullah terus tanya soalan. Adakah mak ayahnya masih hidup? Rasulullah tak tanya, dia ni sembahyang tak? Dia puasa tak? Dia pernah zakat tak? Dia pernah itu amalan ini amalan jihad tak? Dia munafik ke tidak? Tak. Soalan Nabi yang pertama terus kena kepada poin yang paling penting dalam kehidupan ketika nak mengucap la ilaha illallah, iaitu mak ayahnya masih hidup atau tidak. Sisi lelaki itu kata, yang kami tahu maknya masih hidup. Mak dia ada sekian-sekian tempatnya. Rasulullah terus kata, pergi jumpa maknya, bagi tahu Rasulullah minta maknya datang jumpa, ataupun kalau maknya tak mampu datang, Rasulullah akan pergi jumpa maknya. Beritahu pada terus sahabat ni berlari kepada rumah ibu Alqamah dan minta sampaikan apa yang Nabi sampaikan. Maka ibunya walaupun keuzuran, dia kata, takkan aku sanggup suruh Rasulullah datang jumpa aku. Akulah yang akan pergi jumpa Rasulullah. Maka dia dipapah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya, bagaimana anak anda kau Alqamah? Ibunya kata, oh, Alqamah seorang anak yang saleh, anak yang baik, anak yang berjihad bersama engkau, amalannya sekian. Nabi tahu ada benda yang masih terbuku di hati maknya. Rasulullah kata, bukan itu yang aku nak tahu. Bagaimana perasaan engkau terhadap Alqamah? Mak dia masih nak menyembunyikan. Mak dia kata, oh tak, Alqamah baik, Alqamah tak ada masalah, baik, tak ada masalah. Rasulullah tahu ada benda lagi yang terbuku di hati yang tak dikeluarkan di lidahnya. Maka Rasulullah kata, kalau begitulah wahai bonda, kalau sanggup tak engkau maafkan Alqamah. Dia kata, tak, Alqamah baik. Dia tak sebut perkataan, tak sahut pertanyaan Nabi. Maka Rasulullah kata, wahai sahabat, engkau segera kerah sahabat-sahabat lain, cari kayu api, bawa ke sini. Maka dibawalah kayu-kayu api di hadapan Nabi SAW. Mak dia tengok, kenapa kayu api ini wahai Rasulullah? Rasulullah kata, lebih baik aku bakar je anak engkau Alqamah tersebut sebelum dia dibakar oleh api neraka. Biar aku bakar di sini sebelum dia dibakar oleh api neraka. Maka terkejut maknya. Mak dia kata, ya Rasulullah, adakah engkau nak sanggup nak bakar Alqamah anak aku itu? Ya, aku sanggup bakar dia, sebab dia akan dibakar oleh api neraka. Kerana engkau ibu tak sanggup nak keluarkan kemaafan. Maka terus dia kata, ya Rasulullah, begini, jangan bakar. Masih ada sifat sayang dia pada anak. Maka dia kata, tolonglah jangan bakar anak aku. Sebenarnya aku terguris hatiku. Hanya terguris. Walaupun tanpa disedari oleh si anak. Aku terguris. Kenapa? Kerana Alqamah sebelum dia berkahwin, bapa dia telah meninggal dunia. Aku yang jaga dia daripada kecil sehinggalah dia remaja dan dewasa. Setelah dewasa, di bawah jagaan aku, akulah yang siapkan makanan, siapkan segala keperluan. Bila dia berkahwin, dia mengutamakan isterinya. Dia seolah-olah mengabaikan diriku, si ibu. Aku sakit hati, terasa terguris hati, seolah dia mementingkan isteri melebihi daripada aku, seolah dia tak mempedulikan aku. Ya, Rasulullah kata, itulah puncanya. Kamu tahu tak, Alqamah tak mampu nak mengucap la ilaha illallah, sanggup tak kau maafkan? Ya, engkau jadi saksi wahai Rasulullah, sahabat semua jadi saksi bahawa aku telah maafkan Alqamah. Aku telah maafkan Alqamah, anakku. Maka Rasulullah terus perintah pada sahabat lain untuk pergi tengok Alqamah boleh tak mengucap la ilaha illallah. Kalau masih tak boleh, berarti ada lagi yang tak dimaafkan oleh maknya. Kalau dah boleh, berarti mak dia telah memaafkan kesemuanya. Maka pergi ucap talqinkan la ilaha illallah, barulah lidah Alqamah tadi mampu untuk mengucap la ilaha illallah.
dengan sempurna dan akhir hayatnya dengan perkataan demikian, menjadi sahabat yang saleh, yang mengucap yang meninggal dunia dalam keadaan akhir perkataannya dengan la ilaha illallah. Jadi kita nak sebutnya tentang derhaka. Derhaka ni penghalang besar. Ridallah fi ridal walidain. Yang pertama, penghalang besar kepada ganjaran Lailatul Qadar, malah ganjaran amalan semuanya, termasuklah puasa, sembahyang dan sebagainya. Ala kulli hal, tuan-tuan para hadirin sekalian, yang pertama. Yang kedua, penghalang besar, iaitu silaturrahim. Hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim kita dengan abang adik kita, family kita, keluarga kita yang terdekat maupun yang jauh dan sebagainya. Kalaulah masih ada hubungan yang sengaja kita putuskan, maka itu penghalang besar untuk dapat ganjaran Lailatul Qadar. Dalam bab silaturahim, kita ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama iaitu kita hubung silaturahim yang telah terputus. Mungkin kita pernah bergaduh dengan abang adik kita. Pernah bergaduh sampai keluar perkataan, aku tak nak tegur engkau tak nak. Yang sana pun kata tak nak tegur engkau. Kita buat kenduri pun tak nak panggil dia. Dah putus. Tak hubung. Lama, sila hubung segera. Yang ni wajib untuk diperhubung semula. Silaturahim. Hubung dengan cara mungkin Assalamualaikum. Hantar WhatsApp. Assalamualaikum, apa khabar? Minta maaf banyak-banyak ya. Kan? Yang ni wajib. Wajib untuk segera menghubung silaturahim. Dah putus. Itu. Tingkatan yang pertama, yang dah putus, wajib sambung semula dengan sekurang-kurangnya bagi salam. Dan orang pertama memberi salam, dua pihak bergaduh tadi putus, orang pertama bagi salam, dia lebih besar pahalanya dan dia lebih awal diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mungkin seorang ni bagi salam, dia tak nak jawab, dia tak nak juga, tetap berkeras nak putus silaturahim. Si fulan yang bagi salam tadi dan minta maaf, Allah maafkan dia. Yang ni yang belum, maka dosa si fulan ni semua longgok kepada orang yang tak mau menerima kemaafan, tak mau memberi kemaafan. Okey, yang pertama, putus silaturahim, kita sambung. Yang kedua, dah renggang. Contoh kita dah orang kata adalah masa-masa muka, tapi tegur-tegur juga, geram tu ada lagi, dendam panas tu ada lagi, maka segera kita sejukkan, kita hilangkan dengan minta maaf. Assalamualaikum, minta maaf. Tak memadai dengan salam, kena ucap minta maaf. Kita berbaik semula, contohnya minta maaf. Dan yang ketiga iaitu yang kedua tadi, yang ketiga ni dah lama tak jenguk. Contoh kita tak ada masalah apa. Tak ada masalah dengan abang kita, cuma dia duduk kat London mana tu, duduk kat negara luar, kat jauh. Kita duduk utara, dia duduk selatan. Ni duduk barat, duduk timur. Lama tak tanya khabar, lama tak hantar mesej, tak apa. Yang ni eratkan. Yang jarak, yang dah renggang, eratkan balik. Yang ketiga kita eratkan. Yang kedua tadi kita baiki. Yang pertama, hubung semula. Yang kedua dah retak-retak, baiki. Yang ketiga, jarak kita eratkan. Kalau dekat mampu kita hantarlah hadiah dan sebagainya. Yang keempat, yang baru. Kita baru kenal jiran, baru pindah. Assalamualaikum lah kat dia. Tanya khabar dari mana dulu, di mana-mana dan sebagainya. Beramah tamah. Jadi 4 tingkatan silaturahim. Kata Nabi SAW bila datang seorang sahabat, ya Rasulullah, adakah seorang tu dikira silaturahim bila sahabat dia datang dengan bawa hadiah, besoknya aku datang bawa hadiah rumah dia? Nabi kata itu bukan hubung silaturahim. Itu bukan hubung silaturahim. Yang nama hubung silaturahim yang dah putus, hubung semula. Yang dah putus, hubung semula. Yang tadi ni dia datang hadiah, kita bagi hadiah semula pada dia, itu eratkan silaturahim. Itu juga baik, tapi yang lebih diperhatikan untuk kita dapat ganjaran Lailatul Qadar adalah yang dah terputus, tolong sambung semula. Yang erat jauh, kita eratkan semula juga. Ala kulli hal, kenapa silaturahim ini menjadi penghalang besar? Kerana perkataan silaturrahim, rahim itu adalah kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahim itu daripada namaku sifat Ar-Rahim, yang maha penyayang. Siapa yang menggunakan silaturahim, hubungan
dengan silaturahim kasih sayang, maka aku akan berhubung dengan dia. Berarti segala ganjaranku, rahmatku, keampunanku. Kalau dia putus, seolah saluran aku juga akan putus. Tiada rahmat baginya, tiada keampunan baginya. Tolong perhatikan hal berkaitan dengan silaturahim. 2. Ni saya nak cerita tentang penghalang utama bebanan-bebanan besar Lailatul Qadar. Apa dia yang pertama tadi? Derhaka. Yang kedua putus silaturahim. Dan yang yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar, malam-malamnya jangan ada pertengkaran. Jangan ada pertengkaran, bertengkar, bergaduh, tinggalkan. Walaupun dalam hal kecil, walaupun dalam hal benda-benda, contoh air ni, air aku punya, ni air dia punya, itu pun tolong ketepikan. Kerana pertengkaran, bergaduh pada malam tersebut mungkin jadi penghalang. Kisah bagaimana Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar, Nabi nampak malam ni malam Lailatul Qadar. Nabi nak keluar dan nak cerita pada sahabat lain, malam ni malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba nampak sahabat sedang bergaduh, ada 2 sahabat sedang bergaduh, bertengkar. Maka Rasulullah damaikan mereka berdua, sehingga Rasulullah terlupa nak bagi tahu malam ni malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, mengatakan bahawa pertengkaran itu seolah jadi penghalang daripada ganjaran Lailatul Qadar. 3. Kerana apa? Kerana malam ni, malam Allah nak berikan segala kemaafan. Allah nak maafkan mana yang bergaduh, mana yang ni. Kalau mereka minta ampun, minta maaf, Allah nak bagi semua. Mereka ada khilaf ataupun ada masalah dalam melakukan akhlak yang tak baik ataupun dosa dan sebagainya, Allah nak ampunkan. Tapi engkau masih nak bergaduh, masih nak cari dosa, masih nak cari bertengkar, masih nak cari masalah, maka Allah tak hindarkan perkara yang baik ini daripada dia. Dan yang keempat, iaitu mencari-cari. Ada sifat nak, ada sifat mencari-cari. Kerana Nabi perintah taharrau, carilah. Cari Lailatul Qadar, bukan nak tengok langit malam ni ke, tengok pokok sujud tak sujud dan sebagainya, bukan. Tapi carilah dengan usaha kamu untuk mendapat ganjaran. Carilah dengan ibadah sembahyang banyak rakaat, dengan bacaan Al-Quran, dengan istighfar dan taubat, dengan tasbih dan zikir, dengan menyebut-nyebut nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Qudus dan sebagainya. Cari dengan amalan. Apa amalan yang kita nak buat? Jangan hanya malamnya baru kita nak speed. Malam je kita nak speed, siang kita tidur dulu. Tidak. Allah akan tengok pada hati orang yang bersungguh-sungguh nak. Tengok siang dia pun dia berusaha. Tadarus diteruskan siangnya. Sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, duhanya, isyraqnya. Sembahyang mungkin taubatnya. Malam, lagilah dia beribadah banyak. Maka orang ni bersungguh-sungguh. Siang pun dia berusaha untuk dapat ganjaran malam. Siang pun dia berusaha juga. Apatah lagi malam. Masya Allah, tak biasa buat, dia buat. Dia biasakan buat malam. Mungkin malam tak pernah buat awabin, buat awabin. Malam tak pernah buat sembahyang tasbih. Tuan-tuan, saya anjurkan untuk sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Kita buat 2 rakaat dan 2 rakaat. 2 dan 2. 2 rakaat 1 salam. Berarti 2 salam kita buat. Jadi riwayat Abbas, Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, ringkaskan sembahyang tasbih ini. Mungkin orang yang tak pernah buat sembahyang tasbih lah. Yang pernah buat, alhamdulillah, silakan teruskan buat sunat tasbih. Kalau boleh setiap malam ganjil buat sembahyang tasbih, ataupun 10 malam terakhir, 10 malam tu buat 10 kali sembahyang tasbih. Maksudnya satu malam sunat tasbih, setiap malam sunat tasbih. Jadi sunat tasbih kita tak pernah buat di hari biasa, kita adakan pada malam ni. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud yang dibanyakkan rakaatnya. Sembahyang tahajud yang tidak ada had. Tak semestinya hanya 2, 4, tidak ada had sebenarnya. Nak buat sampai berapa puluh kemampuan kita. Dan sembahyang, kadang-kadang ada orang soal antara banyak rakaat tapi laju dengan mungkin tak berapa banyak rakaat tapi panjang-panjang. Mana lebih baik? Dua-dua baik. Nak sembahyang, yang penting sembahyang. Tapi mana yang lebih? Kalau berpandu pada hadis Nabi, solat khairus afdalus solah tulul qunut. Sebaik-baik sembahyang adalah yang dirinya lama. Sembahyang yang kita berdiri lama. Seperti contoh mungkin imam-imam tarawih pernah baca Quran dalam sembahyang tarawih
hafiz Al-Quran kan, mungkin yang baca panjang dan sebagainya, itu lebih baik kan. Dan setiap Al-Quran yang kita baca dalam semayang 100 kali ganda lebih baik daripada Al-Quran yang kita baca di luar semayang. Al-Quran yang kita baca di luar semayang, yang baca dalam semayang tu lagi baik. Maka sangatlah kita anjurkan kepada semua imam-imam di rumah masing-masing, imam-imam di rumah masing-masing untuk bacalah ayat-ayat Al-Quran yang agak panjang daripada biasa-biasa baca. Mungkin biasa Alam Tarakai, Li'ila, Qul Wallah, Qul Falaq. Tapi kerana malam nak berebut malam Lailatul Qadar, nak berlumba-lumba untuk dapatkan Lailatul Qadar ni, hati kita nak dapat, cari sungguh, kita buka Quran kan? Buka Quran, baca. Buka Quran macam mana? Peganglah Al-Quran kan. Kita boleh pegang Al-Quran, pegang phone. Ni Quran, phone di skrin ni ada Quran. Kita pegang. Kan? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taklah tangan macam tu, tak apa. Tak tangan macam ni kan. Sambil kita set ni tak ada phone kan, sajalah ni dia punya. Okey, macam tu Boleh. Tak batal semayang kita. Cuma lebih afdal baca dengan hafalan. Dalam semayang lebih afdal baca yang bentuk hafalan. Lebih baik daripada baca yang jenis tengok, melihat, ataupun letak rehal di depan dan sebagainya. Selalu saya sebut benda tersebut supaya disebar-sebarkan. Mungkin orang semua berpeluang untuk baca Al-Quran panjang-panjang dalam sembahyangnya. Jadi kita nak sebut tadi penghalang. Yang pertama derhaka, yang kedua silaturahim, putus silaturahim. Penghalang yang ketiga bertengkaran atau pergaduhan pada malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat penghalangnya adalah tak minat untuk mencari Lailatul Qadar. Orang tu kena minat, bersungguh-sungguh nak cari, nak dapat. Tengok amalan apa tak buat, dia nak buat. Yang kurang nak perbanyakkan dan sebagainya. Saya anjurkan sekurang-kurang bagi orang biasa, dapatlah 1 juzuk pada malam tersebut sekurang-kurangnya. 1 juzuk sekurang-kurangnya. Ataupun lebih, ikut kemampuan masing-masing kan. Allah Ustaz, sekurang-kurang saya nak baca 1 juzuk sebulan pun tak payah. Okey, kalau payah sangat, kita buka MP3. Juzuk apa? Contohnya juzuk Tabarak. Tabarakalladzi biadi. Dia buka di phone kita, bagi suara, kita sambil follow baca. Dapat 1 juzuk pada malam tersebut. Saya rasa tak sampai 1 jam. Kalau orang hafal Quran, mungkin setengah jam, 20 minit selesai 1 juzuk. Orang yang tak hafal, dia baca tak lancar, mungkin sampai 1 jam. Dapatkan 1. Tu nampak kesungguhan. Malam Lailatul Qadar ni Allah nak tengok mana hati yang nak sungguh-sungguh, Allah akan bagi. Dan kalaulah Allah tak nak berikan kepada seseorang itu ganjaran Lailatul Qadar, Allah sibukkan dia dengan amalan-amal kerja-kerja lain. Sibuk dengan malam tersebut lah, jadi sibuk. Masih ada urusan penting, urusan dunia, orang tu nak call, nak meeting pada sebagainya kan. Siang kita kerja lebih-lebih, malam jadi letih, lembek nak tidur. Itu mungkin Allah nak halang Lailatul Qadar daripada dia. Sebab tak tahulah apa sebab. Kalau hatinya bersungguh-sungguh nak, pasti Allah Ta'ala beri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itu akan mendapat keuntungan untuk diri dia sendiri. 4. Kena bersungguh-sungguh mencari, jangan buat tak tahu je tentang Lailatul Qadar bila tak mau tahu dan sebagainya. Maka orang yang tak mau tahu, buat tak tahu dan sebagainya, tak nak berlumba-lumba, tak nak cari, alah biarlah Lailatul Qadar kan. Kalau gitu mungkin dia tak akan dapat ganjaran Lailatul Qadar. Dan seluruhnya daripada penghalang Lailatul Qadar. Jangan ada perasaan syahna. Syahna ni masih ada perasaan dengki, dendam, sakit hati, nak balas dendam. Kena bersihkan benda tu. Kerana ini juga jadi penghalang. Yang kelima, buangkan sifat syahna. Syahna ni dendam, sakit hati, masih nak balas dendam, tak nak maafkan orang tu, memang nak tuntut sampai akhirat orang ni punya salah kepada kita dan sebagainya. Kalau tak nak, masih duk simpan sifat syahna ni, hiqid ini, maka dia antara orang yang terkecuali daripada kemaafan Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana malam Lailatul Qadar Allah nak ampun. Allah membalas kebaikan seseorang seperti kebaikan yang orang tu buat. Allah nak balas keburukan seorang seperti keburukan orang tu buat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Allah nak balas keburukan tu dengan sebab keburukan orang tu buat. Orang tu buat jahat macam tu. Contoh dia tipu orang, Allah pun buat macam dia ditipu. Seperti Allah SWT sebut dalam Quran, apa ni? Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu. Orang munafik dia nak tipu Allah dengan cara dia tipu Rasulullah. Berlakon depan je macam Islam, tapi belakang dia dengki, dia dendam, apa ni, maki Nabi, marah Nabi ataupun tak beriman. Allah pun buat seolah-olah dia ni juga kena tipu. Iaitu dia orang rasa macam amalan dia banyak, tapi di akhirat nanti tak ada apa pun, kosong. Seolah macam dia, Allah yang tipu dia. Dan nanti kata Allah balas balik balasan penipuan macam penipuan juga. Begitu juga kalau seseorang tu kedekut pada seorang, seperti hadis Nabi sebut, la tuki fayuki Allahu alaiki. Dalam riwayat lain, la tu'i fayu'i Allahu alaiki. Jangan kau kedekut pada orang, nescaya Allah juga kedekut pemberiannya pada engkau. Kau kedekut, Allah kedekut dengan kau. Kan? Kalaulah engkau pemurah, Allah pemurah dengan kau. Berarti dalam hal kemaafan, kau nak dapat dekat keampunan Allah, awak nak dapat dekat keampunan Allah. Kita dosa banyak, ya Allah ampunlah dosa aku, ya Allah. Dosa yang kita ingat lagi dosa, ataupun banyak lagi dosa yang kita dah tak ingat dah. Punya banyak. Nak dapat keampunan Allah, nak Allah maaf, nak Allah ampun, engkau janganlah kedekut nak maafkan orang lain. Kalau kau kedekut sempitkan kemaafan, kau kedekut nak beri kemaafan pada orang, seolah-olah engkau nak juga Allah kedekut kemaafan pada engkau. Seolah kau nak juga Allah ni kedekut keampunan pada engkau. Kau kedekut, Allah juga kedekut dengan kau. Jaza'u sayyi'atin, Allah balas keburukan tersebut, bentuk keburukan dengan bentuk yang sama keburukan kau buat pada orang. Kau kedekut nak maaf, Allah juga kedekut nak ampunkan dosa engkau. Masya Allah. Malam tersebut kita maafkanlah. Kadang-kadang kita rasa, oh tak boleh maaf, dia punya salah dengan kita dosa besar. Kan? Sangat dosa. Dia pernah kutuk kita, dia pernah keluar Facebook malukan kita. Kalau engkau tak nak maafkan orang, dosa engkau dengan Allah lagilah berganda besar daripada dosa orang tu pada engkau. Kalau dosa orang tu pada engkau ni taklah sebesar dosa engkau pada Allah. Dosa engkau pada Allah ni tah-tah semayang kau pun tak diterima Allah. Tah-tah puasa engkau pun di-reject oleh Allah. Dosa besar. Kau nak Allah ampun, maafkan orang ni. Maafkan orang ni. Maafkan orang ni. Maafkan dia. Allah juga tak apalah aku maafkan. Engkau ni baik hati kerana maafkan orang. Allah juga baik hati untuk maafkan engkau, ampunkan engkau. Kadang-kadang kita silap tanggapan. Oh, kalau ustaz, kalau saya nak maafkan orang, orang tu hutang saya, dia tak bayar. Takkan saya nak maaf free macam tu je. Habis tu, senanglah kita hutang orang, malam itu qadar, minta kita maafkan. Kan? Larilah orang tu. Tak. Maaf bukan berarti langsai hutang. Maaf bukan berarti langsai hutang. Contoh orang tu berhutang dengan kita RM1,000. Dia lari tak bayar. Janji seminggu dah lepas dah seminggu tak bayar-bayar. Kita boleh maafkan. Maaf tu apa? Maaf kesalahan dia, janji tak tepat. Dia kata nak bayar, tak bayar-bayar. Yang tu kita maafkan. Tapi bila berjumpa sekian, bayar kena tuntut balik. Mana hutang aku RM1,000? Kan? Bukanlah maaf tu berarti langsai tak boleh tuntut hutang. Oh, langsai lah yang RM1,000 tu kosong. Tak. Kita maaf atas kesalahan dia, janji tak tepat. Atas kesalahan dia lari daripada hutang. Dosa tu. Tapi bab amount bayaran dia berapa, yang tu kena bayarlah. Kita boleh tuntut. Kan? Jadi, tuan-tuan para hadirin sekalian, rahimakumullah. Sebenarnya kita hidupkanlah malam tersebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail tak semestinya bangun tengah malam. Sebaiknya kita dah mulakan qiyamul lail kita daripada awal malam. Bila awal malam? Iaitu bermula maghrib. Apa nak sembahyang tahajud? Tak semestinya qiyamul lail itu sembahyang tahajud. Qiyam berarti hidupkan, dirikan malam dengan amal ibadah. Kita duduk baca Quran tadarus, itu juga qiyamul lail di waktu malam. Kita duduk berzikir istighfar, itu juga qiyamul lail di waktu malam. Kita datang semayang berjemaah, itu juga qiyamul lail kita di waktu malam. Semayang sunat qabliyah ba'diyah, semayang sunat tarawih, semayang sunat witir, itu juga sebahagian daripada qiyamul lail. Semampunya kita fullkan malam tersebut dengan amal ibadah. Tak tidur ke gitu? Kan Nabi sarankan tidur juga sekejap, ya tidur.
Tidur kalau dengan niat tidur nak rehat untuk bangun semula dan dapat kekuatan untuk beribadah. Niat kita tidur tu niat kita kalau tidur tu untuk bangun buat ibadah, maka tidur kita insya-Allah dikira ibadah kerana merehatkan badan untuk bangun ibadah. Ma la yutimmul wajibu illa bi fa wal wajib. Kalau nak sempurnakan benda yang penting, wajib dengan satu benda, maka satu benda tu juga dikira wajib. Jadi kita nak bangun untuk buat amalan yang penting sunat, maka tidur ni juga dapat pahala sunat. Mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita. Sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu Lailatul Qadar. Sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu Lailatul Qadar dengan kita bersihkan daripada benda-benda yang boleh mendatangkan penghalang, menjadi penghalang daripada ganjaran Lailatul Qadar. Tak perlu kita nak tengok awan, nak tengok bintang pada malam tersebut, rugi masa aje. Bolehlah sambil kita lalu mungkin, tapi lebih baik banyakkan masa kita untuk ibadah-ibadah yang penting pada malam Lailatul Qadar. Antara ibadah yang paling penting Lailatul Qadar selain daripada solat, segala solat sunat, hidupkan segala solat sunat. Tapi jangan hanya qiyamul lail kita hanya sembahyang, walaupun sembahyang itulah yang terbaik. Maka hidupkan qiyamul lail kita dengan bacaan Al-Quran juga, sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Hidupkan qiyamul lail kita dengan istighfar, minta ampun sungguh-sungguh, mungkin sampai mengalir. Antara tanda besar, antara tanda mudah kita kenal orang tu dapat qiyamul lail atau tidak, hatinya menjadi sayu. Mudah sangat nak tersentuh. Tah macam mana mata nak mengalir je mata. Nak mengalir je, nak menangis. Walaupun doa kadang bahasa Arab kita tak faham sangat, tapi rasa sayu macam nak menangis je. Mudah sangat nak keluar. Tanda malaikat datang shake hand. Malaikat datang ziarah ke rumah kita untuk mendoakan. Di samping kita, dia juga mendoakan, ya Allah, ampunlah si fulan ini sedang beribadah dan rumahnya ibadahnya, terimalah amal ibadahnya. Maka kita juga rasa macam disentuh oleh malaikat, hati kita sayu dan mengalir air mata. Itu tanda yang mudah kita kenal. Nak kenal mudah adalah dengan cara demikian. Lailatul Qadar. Jadi ala kuliah kita, seperti awal tadi saya sebut, tak perlulah kita nak yang pertama, tak perlu kita nak target malam ni kot, malam 27 je, malam 25 tak 21 tak. Tak perlu nak target macam tu. Kalau boleh cukup memadai kita target 5 malam ataupun target 10 malam terakhir lagi baik. Yang kedua, berarti kita jangan target-target dan pilih-pilih. Yang kedua, kalau boleh kita perbanyakkan 10 terakhir ni, makin ditingkatkan, makin dibanyak. Kalau biasa yang 1 juzuk, mungkin tambah 1 juzuk lebih, 1,5 lagi, 1 juzuk setengah, 1 setengah tambah lagi jadi 2 juzuk dan sebagainya. Biar ada lebihan. Benda draft kita semakin naik. Pada 10 terakhir ni makin naik. Itu tanda kita bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa juga sedekah kita di akhir 10 terakhir ini, supaya dengan sedekah juga akan tertunai hajat kita. Masya Allah, sedekah ni satu power yang sangat hebat, satu kuasa yang sangat hebat. Kuasa untuk kesihatan. Dengan sedekah Allah tambah kesihatan. Dengan sedekah Allah sembuh penyakit. Dengan sedekah Allah tunai hajat. Dengan sedekah doanya diterima. Dengan sedekah Allah gandakan pahala dan sebagainya. Dan di samping itu perbanyakkanlah zikir, terutama zikir 4 rangkaian zikir yang mudah, yang dianjurkan oleh Nabi, kita perbanyakkan. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Syahadah, istighfar, minta syurga, jauh neraka. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astaghfirullah. Minta syurga, nas'alukal jannah. Jauh neraka, na'udzubika minan nar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4. Jadi 4 rangkaian zikir yang Nabi suka sangat, kita perbanyakkan dalam bulan Ramadan. Dan salat tarawih tu sendiri, kalau bolehlah kita jangan shortcut. Kita potong-potong, buat lengkap 20 rakaat, 3 witirnya. Kalau di rumah boleh mampu berjemaah, witir disarankan berjemaah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan sunat witir lebih baik berjemaah. Kadang-kadang ada orang juga
dia sengaja tak nak witir selepas tarawih. Witir, lepas tu dia tidur dan dia bangun, dia kata witir lepas dia bangun nanti. Boleh, tapi lebih baik dalam bulan Ramadan witir terus selepas tarawih berjemaah. Boleh buat berjemaah lagi bagus, ya. Yang witir. Adapun witir di luar Ramadan lebih baik bersendirian. Witir di luar Ramadan lebih baik bersendirian. Witir dalam Ramadan lebih baik berjemaah. Jadi maka kita tengok bagaimana semua para ulama orang soleh tak pernah tinggal amalan 10 terakhir. Mereka tak pernah target, aku target 27 je. Tak. Jadi kalau boleh 10 langsung, atau bagi kita yang lemah ni, okeylah, bolehlah ringkaskan, ambil 5 malam ganjil sahaja seperti yang Nabi sebutkan. Dan juga kalau boleh kita menjadi orang yang mampu mengejutkan keluarga kita dan sebagainya. Kita bangun, kalau mungkin anak kita yang duduk rumah lain, kita call, ni bangun dah, tahajud tak malam ni, malam Lailatul Qadar, mungkin malam ni malam ganjil ni, sampaikan, sebarkan agar mereka juga termasuk dalam golongan orang yang mendapat ganjaran Lailatul Qadar. Dan kita mungkin seorang ibu, kita mungkin seorang ayah, ibu ayah, tolong keluar daripada mulut ibu ayah, ya Allah, aku redha dengan anak-anak-aku. Maafkanlah mereka, ya Allah, ampunkanlah mereka, aku dah maafkan mereka. Ya Allah, aku redha dengan anak-anak aku telah maafkan dosa mereka semuanya, ya Allah, dan ampunlah dosa mereka, ya Allah. Tolong keluar daripada mulut ibu ayah doa yang tu simple, senang. Ya Allah, aku redha dengan anak-anak aku maafkan mereka, ampunlah dosa mereka, ya Allah. Ini jaminan besar bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan akan mendapat ganjaran malam Lailatul Qadar. Tolong demikian. Dan tu tanggungjawab ibu bapa. Tanggungjawab si anak pula. Tolong jumpa mak ayah, minta maaf ya. Maafkan kami ya. Mudah-mudahan kami nak dapat ganjaran Lailatul Qadar dan Ramadan ini dengan selamat. Maafkan kami ya. Jangan segan nak minta maaf. Jangan segan nak cakap demikian. Kalau boleh jumpa, cium tangan mereka, cium dahi ibu ayah kita, pipi dan sebagainya. Tanda kita nak sangat keredaan dari mereka. Dan kalaulah berjauhan, tak boleh nak balik, nak rentas daerah, tak boleh nak rentas negeri PKPB ni, maka kita call, halo mak, apa khabar, minta maaf ya, dan sebagainya. Siangnya, malamnya minta maaf. Dan biarlah mak pun jangan rasa jemu. Anak aku ni asyik telefon je. Apa ni? Malam dah telefon dah. Hari ni telefon lagi. Boring betul. Jangan. Anak telefon kerap pun kita layanlah. Mereka mencari keredaan ibu ayah. Kerana Allah sendiri, Rasulullah sendiri ucap tahniah. Rahimallahum ra'an. Allah rahmati pada seseorang bapa yang memaksa, ibu bapa, Allah merahmati seorang ibu bapa yang memaksa anak mereka taat dan berbakti kepada mereka sendiri. Jadi kita didik mereka supaya sering minta maaf, sering berbakti dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga dapat rahmat Allah Ta'ala dalam hal ni. Ibu bapanya pun untung, si anak juga akan mendapat keuntungan di atas berbakti anak pada ibu bapa. Dan jadi seperti mana Nabi sebut, birru aba'akum tabarrukum abna'akum, berbaktilah kamu kepada ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu juga akan datang Allah gantikan berbakti kepada kamu sebagai ibu bapa. Kamu dah dulu buat mak bapak kamu gembira, anak-anak pun akan buat macam tu pada kita. Kalau dulu kamu buat mak bapak kamu sedih, sakit hati dan sebagainya, maka anak-anak pun buat lebih teruk daripada tu lagi. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, mudah-mudahan akan beri manfaat dalam kuliah kita yang ringkas ini. Kuliah saya kali ini bersama dengan Masjid An-Nur Temasya Glen Mary. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berikan ganjaran yang besar kepada pengurus masjid, timbalan pengurus dan semua pengurusan pegawai-pegawai masjid, dan juga semua para penonton dan yang mendengar dan yang sebarkan. Dan Allah Ta'ala kurniakan kita semua ganjaran Lailatul Qadar, khususnya pada tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang telah lalui, dan juga mendapat amal ibadah dengan sempurna dan lengkap sepanjang Ramadan. Dan antara tanda orang yang dapat Lailatul Qadar juga, maka dia tak terhenti amalannya hanya sekadar Lailatul Qadar. Contoh katalah dia dah rasa dah malam 27 Lailatul Qadar, malam 28 tak payahlah, tak payah dah, dapat dah 27, malam 29 tak payahlah, malam 30 pun tak payahlah. Tak. Orang yang dapat Lailatul Qadar, dia bertambah semangat sampai penghujung Ramadan.
dia tak akan terhenti separuh jalan. Wallahu alam, mudah-mudahan akan beri manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan juga yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua bapa kami ya Allah, dan rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah keampunan, tempatkanlah mereka bersama hamba-Hamba yang saleh dunia dan akhirat mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhilah daripada mereka ya Allah, jauhilah mereka daripada balak, bencana, musibah dan azab dan kemurkaan-Mu ya Allah, dan neraka-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai asbab agar kami dapat mendapat ganjaran malam itu qadar ya Allah, beramal pada malamnya ya Allah, sehingga amalan kami diterima di sisi-Mu ya Arhamar Rahim pada malam itu qadar secara khusus dan sepanjang Ramadan ini ya Arhamar Rahimin. Puasa kami, segala qiyamul lail kami, segala bacaan Al-Quran kami, segala zikrullah kami, segala amal-amal yang keluar daripada kami, sedekah kami dan segala-galanya ya Allah, terimalah ya Allah daripada hamba-Mu yang kerdil ini, hamba-Mu yang dhaif ini, hamba-Mu yang jahil ini, hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Ya Allah, sekiranya Kau tak menerima amalan kami, jadilah kami hamba-Mu yang celaka ya Allah. Jadi kami akan jadi hamba-Mu yang celaka ya Allah. Kami akan jadi hamba yang celaka ya Allah. Maka janganlah Kau biarkan baginda Nabi Muhammad SAW sedih akibat umatnya dihumban dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami ya Akramal Akramin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, berilah kekuatan pada diri kami dan semua penonton, semua pengurusan, semua yang terlibat menyebarkan video ini ya Allah, kepada semua yang mendengar video ini ya Allah, yang mengambil manfaat daripadanya ya Allah. Sama-samalah berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan sempurna dan lengkap sepanjang Ramadan ini, lebih khusus pada malam Lailatul Qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna minkum taqabbal ya karim. Sekian, mohon maaf atas segala-gala salah silap saya pada semua penonton dan pengurusan masjid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.